اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وعيشنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, tuan-tuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala letakkan kejayaan umat ini dalam agama. Sejauh mana kita dapat patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan beri kita kejayaan. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah satu kehidupan yang sangat singkat, satu persinggahan yang sangat sementara. Dunia majratul akhirah. Sebenarnya dunia ini adalah jambatan untuk tertuju alam akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang mafhum dia satu orang yang bijak, ialah satu orang yang mengingati mati dan buat persediaan untuk menghadapi kematian. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, atas maksud itulah kita kena gunakan harta diri dan masa kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan di dunia ini adalah satu kejayaan yang sangat singkat. Satu orang yang kaya adalah sementara. Satu orang yang miskin pun sementara. Satu orang yang sakit pun sementara, sehat pun sementara. Kerana apa sahaja yang ada hubungan dengan kehidupan dunia yang bersifat dengan sementara ini, semuanya bersifat dengan sifat sementara. Dan apa sahaja yang ada hubungan dengan kehidupan akhirat, oleh kerana kehidupan akhirat itu adalah satu tempat yang kekal abadi, yang tidak ada kesudahan, mana semuanya akan kekal selama-lamanya. Imam Ghazali rahmatullahi alaih beri tamsilan, dikatakanlah satu Allah SWT jadikan satu ekor burung setiap 10 tahun sekali datang, ambil pasir yang di tepi pantai dipindahkan ke tempat lain. Satu tahun satu butir pasir diambil, dipindahkan. Maka lambat laun pasir tadi akan habis. Tetapi kehidupan akhirat ini tidak ada kesudahan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Dia tidak ada kesudahan. Satu orang yang bijak, Nabi SAW kata, orang yang fikir kehidupan akhirat, untuk bina kehidupan akhirat, kehidupan sesudah kematian. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita lapangkan masa kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bina kehidupan akhirat kita. Kalau kita lihat macam mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia ini. Pokok dulu kecil masa kita tanam dekat dusun ataupun dekat kebun kita, sekarang pokok itu dah besar. Anak kita dulu kecil, sekarang dah besar, dah kahwin dan kita pun dah ada cucu. Allah nak beritahu kita bahawa kehidupan dunia kehidupan yang sangat singkat, sangat sementara. Dulu kita lihat macam mana mak kita, ayah kita jaga kita. Masa tu kita kecil, sekolah rendah, kemudian kita pergi sekolah menengah, kemudian kita besar, kemudian kita kahwin. Dulu atuk kita ada, tapi atuk kita sekarang dah tak ada, dah meninggal. Begitu je dengan mak kita, kan? Dulu muda, kemudian sakit, kemudian dah tak ada. Itu juga dengan ayah kita. Dulu muda, kemudian sakit, kemudian tak ada. Allah nak tunjuk pada kita bahawa kehidupan dunia ini satu kehidupan yang sangat sementara. Daripada ada kepada tak ada. Allah SWT jadikan kehidupan dunia ini satu kehidupan yang sangat singkat. Tak ada satu orang pun yang hidup atas dunia ini selama-lamanya. Dulu semua kita tengok macam mana Allah SWT cerita dalam Quran, kisah Fir'aun, Haman, Namrud, kan? Bila orang tengok harta yang ada pada Karun, semua orang cakap, alangkah baik kalau aku dapat jadi seperti Karun. Tapi bila mana Allah SWT tenggelamkan Karun dengan harta dia, semua orang cakap minta perlindungan kepada Allah SWT daripada Karun. Kerana Allah SWT tak letakkan kejayaan kita dalam harta benda, dalam pangkat, dalam wang ringgit, dalam kedudukan. Kalau Allah SWT letakkan kejayaan dalam tahta, dalam pangkat, nescaya Fir'aun lah orang yang berjaya. Kalau Allah SWT letakkan kejayaan dalam harta benda, nescaya Fir'aun, nescaya Haman,
Nescaya karun orang yang berjaya. Yang apa sahaja yang hendak semua dia ada. Semua dia dapat. Tetapi Allah SWT letakkan kejayaan dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Satu orang kaya pun boleh berjaya sekiranya dia bawa agama dalam kehidupan dia. Satu orang miskin pun dia boleh berjaya sekiranya dia bawa agama dalam kehidupan dia. Kan, kejayaan, kemiskinan bukanlah kayu ukur yang Allah SWT letakkan untuk satu orang itu berjaya di sisi Allah SWT. Satu orang yang sihat pun dia akan dapat kejayaan di sisi Allah SWT sekiranya dia taat perintah Allah. Satu orang yang sakit, kalau dia dapat taat perintah Allah SWT juga, dia dapat kejayaan di sisi Allah SWT. Bukan kesihatan ataupun kesakitan yang menentukan kejayaan satu orang. Satu orang yang dapat kejayaan, kita rasa dia adalah orang yang diberi kejayaan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak letakkan kejayaan kita dalam kejayaan yang kita capai. First class, dengan master, dengan PhD, kan? Dengan pointer yang bagus. Bukan itu kejayaan yang sebenarnya. Nah, kejayaan yang sebenar macam mana dalam kita mengejar kehidupan dunia yang sementara ini, kita dapat bawa agama dalam kehidupan kita yang sebenar. Macam mana agama dapat masuk dalam pejabat kita, macam mana agama masuk dalam kebun kita, dalam rumah kita, dalam kilang kita, dekat mana saja yang kita bawa. Dalam keseluruhan kehidupan kita dapat bawa kehidupan beragama. Maka sejauh itulah Allah SWT akan beri kejayaan kepada kita. Sejauh mana kebergantungan kita, pengharapan kita pada Allah SWT. La ilaha illallah. Allah SWT yang beri manfaat dan mudarat, semuanya daripada Allah. Allah SWT tidak letakkan kejayaan, kegagalan kita dalam perkara yang selain daripada keredaan Allah SWT. Satu orang miskin boleh berjaya, satu orang kaya boleh berjaya. Satu orang muda boleh berjaya, satu orang yang berada di bandar boleh berjaya, satu orang kampung pun boleh berjaya. Semua orang boleh dapat kejayaan di sisi Allah SWT bila mana mereka dapat bawa kehidupan beragama dalam diri mereka. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah SWT, atas maksud ni, pengorbanan, susah payah perlu diberikan untuk agama. Kerana dengan pengorbanan dan susah payah ini, maka barulah agama akan masuk dalam diri kita. Seperti mana sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhu, dia dapat bawa kehidupan dalam diri mereka, maka sejauh itulah mereka dapat kejayaan. Jadi tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri bantuan pertolongan atas umat ini bila tawajuh umat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kebergantungan, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila iman yakin betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Allah turunkan bantuan. Nasrun minallah. Ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan turun atas umat ini. Bila umat ini punya iman yakin yang betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas perkara itu kita kena cakap lagi dan lagi. Kita kena betulkan iman yakin kita. Kerana iman ini dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amalan kita. Jadi kita macam mana kita nak lainkan kereta? Kalau kita punya tayar kereta kita tu sengit, kan kita kena hantar kedai buat alignment, untuk buat balancing. Kalau tidak, tayar tadi dengan steering tak sama. Seperti apa? Steering kereta tu seperti kita punya lidah, tayar tu seperti kita punya hati, dan amalan kita itulah kereta. Jadi kita kena align. Kalau kita kena buat balancing kereta tadi, kita buat alignment. Supaya apa? Tayar dengan steering dengan body kereta tadi itu sama. Maka baru boleh sampai ke matlamat kita. Kalau kereta tu kita paut steering sebelah kanan, tayar pergi sebelah kiri, maka dia akan masuk dalam longkang. Macam itu juga dengan iman kita. Kalau iman kita, lidah cakap lain, hati kita cakap lain, dan perbuatan kita buat lain, tak sama. Iman yakin kita rosak pada Allah SWT. Macam mana kita nak sampai kepada matlamat kita, keredaan Allah, kan? Untuk kita dapat keredaan Allah, supaya Allah reda pada kita. Jadi ibu-ibu yang kasih Allah SWT. Sebab itu kita kena betulkan iman yakin kita. Kita kena betulkan iman yakin kita. Kita kena betulkan solat kita awal waktu. Bukan kerana suami kita, bukan kerana bapa mentua, bukan kerana selain daripada Allah. Kan, kalau kita niat kerana sesuatu perkara yang selain daripada Allah, kan, kerana ustaz ke, kerana ustazah ke, maka
kita punya iman yakin kita rosak. Kan? Kita nak betulkan iman yakin kita. Aku buat semata-mata kerana Allah untuk cari keredaan Allah. Aku sembahyang awal waktu ni kerana Allah. Aku baca Quran kerana Allah. Aku zikir pagi petang kerana Allah. Aku keluar jalan Allah SWT kerana Allah. Untuk cari keredaan Allah. Kerana apa? Kerana sesungguhnya hanya amalan yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang akan diterima oleh Allah hanyalah amalan yang ikhlas. Jadi macam mana untuk dapatkan ikhlas? Nombor satu, kita kena semak amalan kita. Kita kena periksa permulaan, pertengahan dan akhir. Habis kalau tak ikhlas, nak tinggalkan? Tidak. Kita kena istighfar. Kita kena buat dengan istiqamah. Kita kena perbanyakkan amalan kita. Kalau sedekah contohnya, kita kena sedekah lagi dan lagi. Kalau solat, kita kena solat lagi dan lagi. Kalau Quran, kita kena baca lagi dan lagi. Sehingga kita lupa amalan kebaikan kita. Kemudian kita jangan cerita. Satu, kalau masa kat Masjid India dulu, markas di Masjid India, depan Wisma Yakin, Jalan Melayu. Pasal orang cakap Masjid India, sebelum pindah ke Siti Taling. Dia buat kutipan untuk Masjid India tu, daripada kedai ke kedai. Kan? Yang tukang kutip tu ada JK Masjid. Macam bergaduh nak buat kutipan. Lepas tu orang tanya, Imam Ustaz pasal apa masa kutip lama tadi macam bergaduh? Dia kata masa orang bagi tu, mungkin orang tu tak ikhlas. Kan? Orang tu tak ikhlas nak bagi. Kan? Masa kena paksa, bagi. Tapi bila dia dah bagi, kemudian keikhlas tadi, keikhlasan akan datang. Sebab tu saya cakap tadi, ikhlas ni ialah masa permulaan, masa nak bagi kita tak ikhlas. Tak apa, kita bagi juga. Kan? Habis dah duit dah tak ada, kita ikhlas tak ikhlas pun kita kena ikhlaskan. Sebab tu di peringkat amalan kita, untuk keikhlasan kita kena check di tiga peringkat. Permulaan, pertengahan dan akhir. Jadi kalau tak ikhlas jangan tak buat. Mana buat juga. Lepas tu nanti kita istighfar pada Allah SWT. Kita istighfar pada Allah SWT. Minta dengan Allah SWT supaya Allah SWT campakkan keikhlasan dalam diri kita. Dan kemudian kita kena istiqamah. Kemudian kena doa. Dan kemudian kita kena buat lagi dan lagi. Secara berterusan. Konsisten. Maka baru Allah SWT akan campakkan keikhlasan dalam diri kita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah SWT. Itulah juga dengan keluar jalan Allah SWT. Kan? Sekarang kita nak keluar 40 hari Pakistan insyaAllah. Dan kemudian kita belum habis keluar, takaza dah dibentang kepada kita tahun hadapan. 2 bulan negara jauh. Untuk orang yang dah ada kelayakan 40 hari. Jadi ini semua ialah keperluan ataupun takaza yang telah dibentangkan pada kita oleh alim ulama kita. Macam mana supaya semua umat ini dapat taat perintah Allah. Semua umat ini dapat ambil agama dalam kehidupan mereka. Macam mana supaya umat ini dapat kembali pada Allah SWT. Sama ada Allah SWT gunakan kita ataupun Allah SWT gunakan orang lain. Pasti dan pasti agama ini akan naik. Akan meningkat. Sebelum kiamat, agama ini akan meningkat. Agama ini akan tersebar. Agama ini akan berkembang. Sama ada Allah gunakan kita ataupun Allah akan gunakan orang lain. Jadi siapa yang Allah SWT gunakan, jadikan asbab. Allah SWT jadikan asbab agama ini tersebar. Yang sebenarnya dialah yang beruntung. Bukan Allah yang untung. Allah SWT maha sempurna. Walau seluruh umat manusia tidak taat perintah Allah SWT, kedudukan Allah SWT maha sempurna. Tidak akan kurang sedikit. Walaupun seluruh manusia sujud kepada Allah SWT, kedudukan Allah SWT maha sempurna. Tidak akan meningkat sedikit pun. Maha suci Allah SWT maha sempurna. Jadi ibu-ibu yang kalau Allah SWT, kalau Allah SWT gunakan diri kita, keluarga kita sebagai sebab hidayat, sebenarnya Allah SWT nak muliakan kita. Sebab itu kita baca dalam kitab Fadilat Sahabat, kesabaran sahabat. Macam ada satu orang ibu yang bacakan syair untuk anak dia keluar jalan Allah SWT. 4 orang syahid anak lelaki ni. Siapa Ustaz? Hadrat Hansah radhiyallahu anha. Kan? Dia bacakan syair untuk anak dia, bagi motivasi pada anak-anak dia untuk keluar jalan Allah SWT. Jadi macam itu juga kita, ibu-ibu yang dikasihi Allah SWT. Kita kena bagi semangat kepada diri kita. Kita kena motivate diri kita. Kena bagi motivasi diri kita, pada keluarga kita, pada murid lelaki kita untuk keluar jalan Allah SWT. Supaya mereka juga dapat
Gunakan harta diri dan masa mereka untuk keluar jalan Allah SWT. Maka nanti di akhirat kita akan berbangga-bangga di hadapan Allah SWT seperti mana sahabat yang telah menggunakan harta diri, masa mereka dan zuriat keturunan mereka sebagai sebab hidayah agama ini tersebar seluruh dunia. Allah SWT Khalik, Allah SWT Malik. Allah SWT dia jadikan kita dan Allah SWT yang pelihara kita. Allah SWT bukan setakat jadikan kita, Allah Khalik, tapi Allah Malik. Allah juga yang pelihara kita. Rezeki kita, umur kita, semuanya di dalam genggaman Allah SWT, di dalam qabdah Allah SWT, di dalam peliharaan Allah SWT. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa pengetahuan Allah SWT. Semuanya di dalam pengetahuan Allah SWT. Tidak akan jadi sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak akan berlaku sesuatu melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah SWT. Allah SWT Khalik, Allah Malik. Allah Razik, dan Allah pemberi rezeki kita. Kita bagi azam, bagi niat insya-Allah untuk keluar ke hujung-hujung dunia. Ya Allah, Kau terimalah saya dan keturunan saya sebagai sebab hidayah untuk seluruh bukan alam sehingga hari kiamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau gunakanlah kami sebagai sebab hidayah. Bila mana Allah terima kita, tidak ada satu orang pun yang boleh tolak. Tetapi bila Allah SWT telah tolak kita, tidak ada satu orang pun yang boleh terima kita. Jadi sebab tu apa yang kita minta ialah nombor satu ialah keredaan Allah, penerimaan Allah, kabuliat. Sebab tu kita kena doa, minta kepada Allah. Ya Allah, Kau terimalah saya. Ya Allah, Kau terimalah kami. Allah permudahkan, Allah cukupkan keperluan kita, Allah selesaikan segala masalah kita, Allah bagi kesihatan kepada kita. Dan segalanya ada di dalam hazanah Allah SWT. Di dalam hazanah Allah SWT. Dan hazanah Allah SWT ini maha luas. Kita minta saja. Kita bangun malam, kita doa dengan Allah, kita rayu Allah, kita pujuk Allah. Kita minta dengan Allah, wahai Allah, Kau selesaikan masalah. Aku sakit, Kau sihatkan. Ya Allah, keperluan aku tidak cukup, Kau cukupkan. Ya Allah, cuti aku tidak lulus, Kau bagilah lulus, Ya Allah. Hati manusia Kau yang pegang. Jadi bila kita minta macam ini, kita rayu dengan Allah SWT. Kan, Allah dengar kita, Allah pandang kita, kan, Allah lihat kita. Kan, satu ibu-ibu ketika berada di Allah SWT, antara golongan yang mana doa dia Allah SWT akan terima. Doa yang golongan Allah SWT akan terima. Suatu kita tengok dalam hadis riwayat daripada Abdullah Ibn Umar daripada Rasulullah SAW yang mahfuz, ada 3 golongan satu qari'ah. Sekiranya Allah SWT nak turunkan rahmat, Allah akan cepatkan. Dan sekiranya Allah SWT turunkan azab, Allah akan pindahkan ke tempat lain. Pertama, ada orang yang berulang-alik daripada rumah ke masjid. Kedua, ada orang yang bangun tengah malam minta ampun kepada Allah SWT. Yang ketiga, ada orang yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Jadi atas perkara itulah ibu-ibu yang dikasihi Allah SWT, kita bagi azam, bagi niat insya-Allah. Semoga Allah SWT pilih kita, pilih keturunan kita dan seluruh umat sebagai asbab hidayah untuk seluruh bukan alam. Kita bagi azam insya-Allah, kita tulis nama dan kemudian kita doa insya-Allah.